Okey, tak apa. Gambarnya tu distorted orang panggil. Ya, dia ada buku, dia ada 3 jenis buku. Saya tak sentuh dulu dekat sini. Nanti kita buka dekat yang slide Dr. Rozi tu nanti. Okey, dia ada satu. Level pertama, peringkat pertama ni dia hanya asas lah. Kemudian buku kedua, buku ketiga, lepas tu 3 je buku. Ya, 3 sahaja buku. Tapi macam mana nak baca dia, ini ada apa? Inilah kaedah bacaan dia kena bunyi ya, bukan huruf lagi. Ini saya tak nak baca, nanti kita tengok dekat video. Tapi itulah saya takut video tak jalan pula, tak dengar suara. Okay, cara bacaan secara fonik saya hold dulu. Kejap lagi tapi secara keseluruhan dalam bahasa Melayu kita ada 4 jenis suku kata, perlu dieja ikut output yang sebenar. Ya, bukan guna ejak huruf. Ini tak apa, ini boleh abaikan. Ini contoh-contoh suku kata lah. Suku kata tertutup macam mana. Kalau suku kata tertutup maksud dia apa? Diakhiri dengan konsonan. Akhiri dengan konsonan ya. Kalau suku kata terbuka berakhir dengan vokal. Okey, bagus. Okey, jadi itulah notanya untuk yang ini. Jadi saya terus pergi kepada kaedah bacaan secara fonik. Apa benda lah yang tugasan kita ni nak buat fonik-fonik ni. Tak boleh buat tugasan senang-senang sikit ke? Okey, cuba tengok dulu yang ini, jurnal ni Kaedah fonik peringkat prasekolah dekat Brunei. Cuba tengok apa itu definisi bacaan secara fonik. Kaedah fonik ya. Pada asasnya, kaedah ini adalah untuk mengajar murid melihat hubungan antara simbol iaitu huruf dengan bunyi supaya mereka dapat membunyikan perkataan. Fokus dia adalah untuk membunyikan huruf. Murid diperkenalkan dengan bunyi huruf, bukan nama huruf. Maksudnya bunyi A dibunyikan sebagai huruf A terus bunyi A. Ya. Huruf B terus bunyi B. Huruf C terus bunyi C. Tak perlu sebut C A ca, tak perlu. B A ba, A I tak perlu. Ya, terus I, U, A. Okay. Nampak ni nombor 5. Huruf A tidak dieja tapi terus dibunyikan sebagai A. Ya. Lepas tu gabungan-gabungan dia lah. Gabungan-gabungan tu dalam buku 2 dan buku 3. Okay, cuba tengok lagi bawah ni. Nota ni boleh baca. Ini sekadar tambahan lah saya masukkan supaya kamu nampak bagaimana guru mengajar. Okay, itu terpulang lah. Tapi saya nak petik yang tadilah apa maksud kaedah bacaan secara fonik. Okey, seterusnya tengok nota kejap. Okey, tak ada dah. Nota dekat situ sudah habis. Saya tengok dekat yang ni. Okey. Ini pelajaran 1. Saya tak tahu boleh play tak ni. Bismillah. Ada suara tak? Cuba dengar ya. Ada suara? Ada Doktor. Alhamdulillah. Jelas tapi, tak? Tapi kena kuat sikit. Kuat sikit. Okey, saya dah buka sampai 100. Okey. Mudah-mudahan jadi. Okey. Okey. Kalau kamu perasan dekat nota ni bukan. Dalam iGuru dah ada saya rasa. Ya. Link ni saya dah masukkan juga buku 1, buku 2 dan buku 3. Siapa yang ada buka komputer, ada buka ini ke? Mikrofon ke? Ada siapa yang terbuka mikrofon? Tutup dulu. Ya. Takut ada bunyi yang ni nanti. Okey. Tugasan sulam.
kamu kena ajar satu buku ni dia ada 20 pelajaran kalau tak silap saya. Ya, pelajaran 1, pelajaran 2 sampai 20. Kamu kena ajar setiap pelajaran dalam satu buku. Buku 2 pun kalau tak silap saya 20 pelajaran, buku 3 pun sama. Okay. Banyaknya doktor, macam mana nak habiskan tu? Sebab itu saya kata untuk program sulam, kalau kamu bila kamu dah dapat kita dah bincang ni, ya, kamu dah boleh mula. Sebab pelaksanaannya baru mula daripada minggu pertama sampai pentadsiran sampai minggu ke berapa yang hantar sulam? Minggu ke-12 ke? Minggu 12 ke 11? Panjang minggunya. Sebab tu bila kamu dah dapat, kamu dah boleh mula. Sebab tu tempohnya panjang, ya. Sebab kamu kena banyak mengajar, isi kandungan dalam buku tu pun banyak juga. Okey. Macam ni. Minggu depan contoh, ya, kamu ajar buku 1. Pelajaran 1 sampai 20. Minggu seterusnya kamu ajar buku 1 lagi, sambung. Minggu pelajaran 11 sampai 20. Program sulam ni, buku 1 tu contoh bukan bersifat one off. Maksudnya kamu tak boleh habiskan pelaksanaan bacaan itu dalam masa 1 hari. Kena makan minggu. Ya, minggu ni buku 1, minggu depan buku 2, sambungan buku 1, lepas tu minggu depan sambungan buku 2 pula. Seterusnya. Maksudnya kamu akan ada temu janji dengan pelajar tu lebih kurang dalam ikut beberapa minggu lah, ya, bukan 1 minggu habis macam tu. Okey, tak apa, tak faham boleh tanya. Okey, ini contoh. Lepas tu masa mengajar, kamu perlu beri bahan kepada murid. Sama ada bahan secara bercetak ataupun kamu mengajar macam ni lah, ya, secara Google Meet. Slide ini kamu kena buat sendiri. Kalau nak copy paste slide ni pun tak ada masalah, tapi tutup muka Dr. Rozi ni. Screenshot sahaja yang huruf yang ada pelajaran ni. Ya, muka Dr. Rozi mohon ditutupkan. Tak perlu ambil. Kalau nak markah lebih, buatlah slide sendiri. Kamu ada 5 orang atau 6 orang satu kumpulan, bahagi-bahagilah. Ya, bagi-bagi. Saidah contoh, buat pelajaran buku 1, pelajaran 1 sampai 10. Bagilah tugas. Ya, supaya slide kamu tu dia lebih cantik ke, lebih interaktif ke. Ya. Okey, cuba kita tengok dulu bacaan pelajaran 1. Okay, saya ulang bunyi konsonan. Okey, maksudnya nanti kamu akan mengajar pelajar tu, murid-murid tu macam tu lah. Mula-mula ajar bunyi dulu. Adik-adik semua tengok sini, ini bunyi pe, ini bunyi te, ke, be, de, ge. Kena ajar yang itu dululah. Okey, kemudian kita lajukan sedikit. Pelajaran berapa? Pelajaran 2. Cuba tengok ya, macam mana Dr. Rozi baca. Okey. Dia sebut bunyi apa ni? Pe. Pe. Okey, kalau A ni disebut apa? A. Okay. Jadi I pun sama. Pe, pe, a, pa. Pe, i, pi. Dia bukan pi. Pe, I. Ada pelajar dia tersasul. Ya, pe, dia sebut A, ya, dia sebut huruf. Ataupun disebut pe, u, pu. U, dia sebut U. Sepatutnya pe, u, pu. Bacaan fonik terus kepada bunyi. Jangan sebut huruf. Jadi dia dekat sini. Okey, saya sambung.
Nampak tu. Kalau dengar sekali, dengar tu macam kelakar tapi begitulah. Okay, dapat tak cara baca dia? Saya cuba? Saya tak nak, saya cuba dulu sebelum saya suruh kamu, saya cuba dulu. Te. Boleh dengar? Te. Te ata ta. Ini yang akan kamu mengajar dekat budak nanti ya. Itu caranya. Te ete, te ata, te iti, te oto, te utu. Okey. I, te utu, itu. Te ata, ta ta. I, te ata, i. Okay, lari lainnya. Aduh. Okey, saya sambung baca tadi. Mana buku 1? Okey. Teh ata peh ipi tapi. Teh ete peh ipi tepi. Saya terus lompat lah ya. Teh ata ta ta. I teh ata i ta. Teh ata ta ta. Peh apa papa. Tata papa. Okey? Senang je. Siapa nak cuba? Huruf K. Siapa nak cuba? Ikwan boleh Ikwan? Ikwan Imran. Boleh Ikwan? Ada tak Ikwan ni? Mana Ikwan? Tak datang. Saya tolak ya. Doktor dia cakap dia nak masuk, doktor tak boleh. Siapa tak boleh? Tak tahu dia. Kenapa pula tak boleh tu? Sepatutnya boleh. Siapa nak cuba? Saya panggil nama lah. Kalau panggil macam gitu memang tak ada orang nak cuba. Kita panggil, pastikan nanti Ashraf cakap dengan dia suruh masuk. Saya tak pasti kenapa tak boleh. Suruh guna email siswa ke apa ke. Sepatutnya boleh. Okey, siapa ya? Muhammad Ashraf bin Muhammad Sharif. Ada Ashraf Muhammad Sharif? Dia saya dah Okey. ada. Okey, Ashraf tolong saya baca yang ni, buku 1 ni. Okey, sila. K Eh? akan. Dia dah salah dah tu. Bunyi apa ni Ashraf? Dia huruf Ah. K tapi bunyi Ni bunyinya ke. ya. Okey, teruskan. Ke akar. Okey. Ke I jadi ke. Bukan I, jangan sebut I. Ke ke. Oh, Ini I. di huruf I tapi jangan sebut huruf, sebut bunyi. Oh, Ke. Lagi? ke akar. Teruskan. Ke iki. Bagus. Ke oko. Bagus. Ke uku. Okey, yang ni? Aku. Je. Aku. Macam mana tu? Ke uku. Ke uku. Aku. Ya. Seterusnya. Ke uku. Kuku. Bagus. Lagi. Ke akar. Ke uku. Kaku. Bagus. Lagi. Ke iki. Kaki. Ke akar. Ke iki. Kaki. Okey, seterusnya. Ke oko. Taata. Kota.
Bukan ta. Awak baca mukadam ke? Ke oko teh. Teh ata. Bukan ta. Oh, te Ya. ata. Yeah. Teh ata. Okay, seterusnya. Ke iki te ata kita. Bagus. Ke oko PEP. Bukan P. Pe Bunyi. Ya. Pe. PEP. Kopi. Kopi. Okey, bagus. Okey, tak apa cubaan kali pertama. Terima kasih Ashraf. Okey, seterusnya. Huruf K. Ni dia senang sangat. Okey ni. Saya panggil. Kata boleh doktor? Boleh? Siapa nama? Fahmi. Siapa? Amin? Fahmi. Fahmi. Okey, Fahmi sila. Ge aga ge aga ge igi ge ogo ge ugu Okey. ge ogo beraba ge igi bagi de udu ge aga duga teh utu ge tugu Okey. apa ge igi pagi Okey. ge aga deh Do. gaduh. Lagi sekali. Kita baca macam mana Ya? yang dia kata ganda. Je sekali lagi. Okay. Ya, ge aga de odo gado, ge aga de odo gado. Okey, terima kasih Fahmi. Okey. Ini perempuan, saya nak cuba perempuan pula. Nik Nur Salshadila Sabrina. Ada? Saya Ada tak? doktor. Okey, saya panggil apa ni? Sasha. Shasha. Okey, Shasha. Silakan. Kebetulan huruf S pula tu. Okey, sila. Sa. Okey. Sa. Sa. Isi. Usu. Okey, terus bawahnya. Sa. Oh. Perlahan. Semula. Sa. Isa. Bagus. Lagi. Usu. Isu. Isi. Asa. Sisa. Okey. Isi. Utu. Situ. Okey. Isi. Ata. Sita. Lagi. Aku. Asa. Uku. Saku. Sa. Hati-hati tu. Saya dengar Kalau macam tu saya dengar, saya akan tarik markah. Asa. Upu. Sapu. Isi. Okey, cukup di situ. Okey, jadi terima kasih Shasha. Begitulah cara membunyikan huruf dan mengeja. Ni nyeh nyeh bukan ny. Nyeh anya. Nyeh enya, nyeh anya, nyeh ini, nyeh onyo, nyeh unyu. Seh usu, nyeh ini, sunyi. Nasrul Amin. Okey, teruskan. Bunyi eja. Bunyi. Lagi. Okey. Okey, bagus. Terima kasih. Okey. Okey, ni ya. Siapa saya nak panggil? Nazrin Nazihah. Boleh cuba? Boleh doktor. Cuba yang nombor 2. Ba, ju, uju, baju. Okey.
te, me, leh, ala, yeh, uyu, Melayu. Bagus. I, Betul. nyeh, i, I, ini. nah ini. Nah, ini. Okey. Leh, ala, wah, wah, Bukan wah. ah, Wah. wah, al, wah, lawa. Okey, bagus ya. Terima kasih. Jadi begitulah cara belajar buku 1. Sebenarnya buku 2 dan buku 3 pun sama. Dia cuma tambah suku kata je lah. Ya, dia cuma tambah suku kata. Okey. Cek contoh boleh tengok dekat plan tak untuk buat masa ni sebelum saya tunjuk contoh tugasan yang telah kawan-kawan kamu buat sebelum ni. Ada? Ong Jifi ada nak tanya? Tak ada, Doktor. Tak ada ya. Koh, alamak saya lupa lah hari tu. Koh Yen macam mana? Kehuaian. Wayen Koh Wayen. Fasiha Rosli. Ada? Ya. Ada nak tanya? Okey. Okey, jadi cuba tengok sini semua. Terus kekal fokus. Okey, adik-adik. Pelaksanaan sulam ini satu kumpulan berapa orang? 5. 5 orang. Ya, satu kumpulan 5 orang. Satu kumpulan 5 orang. Okey, ni contoh Ini tempoh hari lah. Tempoh hari tugasan sulam ini dibuat sebagai pentaksiran akhir. Okey, tugasan sulam ini saya tunjuk laporan dulu. Ya, setiap orang, okey, satu kumpulan 5 orang. Saya sebenarnya bukanlah saya tak berapa setuju kalau dibuat secara berkumpulan. Okey, saya nak kamu buat, kekalkan saja kumpulan tu, tapi kamu buat secara individu. Okey, maksudnya dekat sini, Saidah akan cari kelompok responden dia, Nazrin akan cari kelompok responden dia walaupun dia dalam satu kumpulan. Ya, kita kumpulan saya, Saidah, Nazrin. Saya akan cari orang saya akan cari Naziah cari pelajar dia, Saidah cari pelajar dia. Ya. Lepas tu okey. Ya, lepas cari kumpulan, laksanakan sendiri program sulam kamu. Saya jalankan sendiri program sulam saya. Saya pergi sekolah tu, saya mengajar murid-murid saya, bla 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 bla, semua saya buat sendiri. Lepas tu kamu buat laporan pun buat sendiri-sendiri. Saya mendapati bahawa bla 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 program sulam ini, buat laporan sendiri. Ya, ni laporannya. Ini laporan. Contoh Nurul Wahida. Ya, ini dia punya laporan. Ya, ada tujuan program, ada, saya rasa dalam deskripsi tugasan ada rasanya semua ni. Sasaran dan jumlah. Oh belum, saya tak bagi. Nanti saya bagi. Nanti saya bagi. Apa yang kena ada. Tajuk-tajuk. Contoh ni jadual waktu sekolah. Maksudnya Wahidah ni dia pergi ke sekolah untuk buat program sulam. Jadi dia buat lampiran lah ni. Okey, lokasi sekolah dia. Dia letak semua logo tu. Nampak tak? Dekat sini dia buat di sekolah. Adalah dia punya laporan tu, nanti saya bagi tahu apa yang kena ada. Instrumen, sasaran, laporan ujian pra dengan pasca, ya, sebelum melaksanakan kajian dengan selepas laksanakan sulam tu macam mana. Tengok dia pergi sekolah nampak dia pakai projektor. Jadi dia paparkan dia punya nota tadi tu yang kamu baca tadi. Kalau saya perasan dekat sini dia dah nampak bunga-bunga, mungkin dia buat sedikit penambahbaikan lah. Pemurnian sedikit. Nampak ni nota dia. Copy paste je. Lepas tu kamu buat lah, kan sekarang ni kan banyak ada slide punya corak-corak tu kan. Ini laporan. Nanti saya bagi apa yang kena ada dalam laporan. Ya, tengok usaha pelajar ni. Kalau macam ni saya akan bagi A lah. Saya akan bagi markah penuh. Dia ada contoh latihan. Lepas tu apa lagi? Tengok ini dia pergi sekolah, tadi dia pakai projektor. Mungkin ini hari yang berikutnya. Dia pakai apa panggil, ketamajung. Nampak? Usaha begini saya akan bagi markah yang lebih lah. Okey, ada aktiviti.
padahal assignment ni bukannya apa ya. Okey. Banyak, berapa muka surat dia buat, dalam 21 lah lebih kurang. Ada rujukan, lepas tu ada lampiran. Okey, adik-adik tengok sini. Ya. Kamu buat kamu punya sendiri kan. Lepas tu kamu rakam. Ya, laporan satu perkara. Yang rakaman tu, yang kamu mengajar tu. Ya, kamu mengajar yang slide Dr. Rozi tadi tu, kamu akan ajar kepada murid-murid, kepada pelajar. Setiap yang kamu ajar itu perlu dirakam. Kalau macam ni, dirakam lah. Dia rakam sama ada dia guna dalam kelas tadi tu, ya, dia letak kamera di mana-mana. Dia letakkan pautan rakaman tersebut. Buku 1, buku 2, buku 3. Penting kamu letak rakaman video itu supaya saya dapat simak cara kamu menyebut fonem. Cara sebutan fonem kalau tak silap saya 20 markah kalau tak silap. Ya. Kalau kamu salah sebut maka saya akan tarik markah kamu pergi yang sederhana. Penting letak pautan rakaman kamu di akhir laporan kamu tu nanti. Okey, ini Wahidah. Lepas Wahidah, dia bagilah lampiran semua, gambar-gambar semua, ya. Dia buat modul, dia buat file. Okey, kalau macam ni saya dapatlah markah lebih. Okey. Nampak dia pakai baju yang berbeza. Ni baju hitam, ni baju kurung. Nampak dia melakukan beberapa hari lah maksudnya dekat situ. Okey, ini Wahidah. Lepas Wahidah, ya, kumpulan kamu katalah ini Farah Wahidah punya. Lepas Wahidah, kumpulan ahli lain yang dalam kumpulan yang sama dengan Wahidah, Farahana. Farahana sama juga buat laporan macam ni. Tapi individu lah maksudnya. Maksudnya dia cuma gabung je bawah tu. Lepas Wahidah terus sambung Farahana punya laporan pula. Lepas Farahana cerita bla 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 sampai A sampai Z, masuk siapa punya pula? Nordiana contoh. Lepas tu dah habis Nordiana, masuk siapa punya? Nasrul Amin. Nasrul Amin punya. Okay. Jadi laporan itu, penghantaran laporan bukan hanya wakil sajalah. Wakil kumpulan sahaja yang hantar. Ya, saya ulang. Tugasan kamu saya akan nilai secara individu. Ya, saya akan nilai walaupun kamu berada dalam satu kumpulan yang sama tapi markah Saidah lain, markah Nazrin lain, markah Nasrul lain. Yang berkumpulannya dari aspek penggabungan kertas kerja dan penghantaran tugasan itu sahaja. Jelas tak? Jelas, Doktor. Ya. Saya tunjuk satu ni. Kena buka pula My Guru. Saya faham rakaman video tu berat. Jadi apa perlu kamu buat? Kamu bagi link saja. Ya, bagi link saja. Contoh ya. Ataupun ada setengah pelajar dia buat macam tu. Dia gabungkan semua PDF tu begitu. Mana tadi PDF-nya? Dia gabung lah. Maksudnya dekat sini nanti akan sampai beberapa 50 muka surat lah sebab dia gabung semua ahli kumpulan dia dalam tu. Tapi ada setengah pelajar, ada setengah kumpulan, dia susun dalam drive. Jadi dia hantar dekat My Guru itu link drive saja. Ya, dia hantar link drive saja. Cuba tengok. Final assessment. Banyak benda nak kena bagi tahu ni. Itu saya harap kamu dapat kejar saya. Izzuddin tengok Izzuddin ni, Muhammad Izzuddin. Boleh nampak ke nama dia? Muhammad Izzuddin. Boleh, Doktor. Okey, tengok dia bagi link saja. Okey, kalau Farizana Fiza nombor 14 ni, dia bagi file satu sebab sekumpulan dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contoh 6 orang. Dia bagi satu-satulah PDF, laporan satu-satu. Tapi kalau macam Izzuddin ni dia bagi link. Bila saya buka, semua ada dalam tu. Nampak? 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang ahli kumpulan dia. Izzuddin punya. Saya buka Izzuddin punya.
Dalam tu adalah. Ada laporan, ada apa? Ada macam-macam. Ya, ada laporan, kemudian ada video. Kalau Sufiah ni, tengok ya. Ini cara, ni. Tengok nampak. Sufiah ni, ini laporan dia. Ini video dia. Ya, buku 1, buku 2, buku 3. Kalau kamu boleh nampak dekat sini ya, Sufiah ni pun dia edit juga dia punya slide tu. Ini dia buat pakai Google Meet. Dia buat Google Meet. Okay, saya tak tunjuklah dekat situ. Dia pakai Google Meet. Ya, itu contoh cara menghantar tugasan. Sama ada kamu beri link ataupun dalam bentuk fail begini satu. Jadi yang berkumpulannya bahagian ni je. Bahagian bahagian wakil hantar tugasan dengan wakil gabungkan tugasan tu saja. Markah saya akan nilai secara individu. Ya, saya tak nak buat secara berkumpulan sebab nanti akan ada rider. Ya, rider hantar makanan tak apa. Ni rider yang menumpang-numpang. Saya tak nak. Saya tak nak doktor dia ni tak buat ni. Biar dia tanggung sendiri. Ya, biar dia tanggung sendiri. Cara tanggung sendiri tu buat sendirilah tugasan. Saya tak nak orang lain yang menanggung kesusahan orang lain. Ya, kalau dia tak siap ke apa, lantak dia lah. Kamu hantar wakil dah combine apa yang ada, kamu hantar apa yang ada. Tertinggal kumpulan kamu yang seorang lagi tu yang tak buat tu, biar api kat dia. Okay. Macam ni file satu. Maksudnya Jerusha ni dia gabungkan semua ahli kumpulan dia dalam satu file lah. Ya, pastikan dalam file itu ada laporan dengan laporan mana tadi? Laporan akhir sekali kena ada pautan video. Ya, pautan video tu penting. Laporan saya baca, video pun saya tengok. Untuk saya tengok bagaimana kamu sebut. Okey. Itu dari segi penyediaan laporan. Boleh ikut? Ada soalan? Doktor, Ya, sila. maaf nak tanya, doktor yang masa kita masih baca buku tu kan, doktor kata yang buku 1, buku 2, buku 3 tu kita orang boleh bahagi dalam grouping. Tapi nak yang semua buku tu kita orang kena ajar individu ke atau bahagi-bahagi doktor? Individu. Oh, 3 buku doktor? Ya. Okey doktor. Ya. Diana ajar pelajar Diana dan buku tu kepada pelajar-pelajar lah. Yang lain takkan buat sendiri-sendiri maksudnya. Cumanya pembikinan slide tu kamu boleh bahagilah sebab yang pembikinan slide tu boleh secara berkumpulan. Maksudnya Diana dengan ahli kumpulan bahagi. Kau buat yang ni, slide yang ni, nanti kita guna sama-sama lah untuk buku tu. Kita ajar sama-sama, kita ajar pelajar awak guna slide yang sama lah. Itu tak ada masalah. Guna slide yang sama yang dibuat oleh bersama-sama dengan kumpulan, boleh. Ya, kalau misal kata dia tu tak nak buat lah slide, tapi saya teringin nak buat slide yang interaktif. Tak apa, kamu buatlah kalau kamu punya sendiri-sendiri. Boleh macam tu ya. Pembinaan slide boleh secara berkumpulan, bahagi-bahagi. Buat slide ni berapa orang, yang buku 2 ni siapa yang nak buat, nak kreatif ke tak kreatif ke, itu terpulang. Okay, soalan lain? Doktor maaf nak tanya. Ya. Doktor kata kalau slide tu boleh sama, maksudnya semua pembinaan bahan mengajar tu boleh sama ke? Macam nak buat tadi macam dia buat modul kan? Ke tu sendiri-sendiri juga penyediaan modul? Penyediaan modul tu saya rasa itu usaha pelajar tu sendiri. Okay. Slide je yang sama. Baik, macam saya dengan Ros satu kumpulan, kita dah cadang, Ros jomlah buat slide ni, banyak sangatlah slide ni, nak cantikkan slide ni. Kalau slide Dr. Rozi tadi kan dia plain kan, jomlah kita buat slide ni sama-sama. Buatlah slide sama-sama, lepas tu bila nak mengajar, kamu guna slide yang tu, yang telah kamu buat dengan kawan-kawan kamu tu, tapi kamu rasa macam nak tambah modul ke, nak tambah latihan, nak tambah aktiviti, itu individu. Baik doktor, terima kasih doktor. Okay. Lepas tu Auni. Video sedang mengajar buku tu ya? Ya Auni.
video kamu mengajar. Nanti saya tunjuk contoh video tadi. Ya. Okey, Jifei tanya minimum perlu berapa orang murid? Berapa orang murid? Okey. 10 orang. Ya, 10 orang. Minimum 10 orang. Okey. Minimum 10 orang. Saya tunjuk dulu yang ni. Ni minimum ni rakaman ya. Kamu buat dekat tempat kamu ya, tak perlu. Okey, contoh yang pertama, kelas terbuka beserta nota bercetak. Cuba tengok. Yang ni saya tak bagilah ya pautan ni sebab dia sulit. Sebab ni jawapan pelajar. Cuba tengok macam mana pelajar ni buat. Oh, dia buka dekat Mozilla. Tak nak saya Mozilla lambat. Minimum 10 orang. Sekejap. Okey, sebenarnya kalau ikut kepada penyelaras, kamu kena cari individu yang memang mempunyai masalah baca. Ya, orang yang memang tak boleh membaca. Contohnya, pelajar tahun 1. Ya, pelajar tahun 1, antara golongan yang kamu boleh pilih lah pelajar tahun 1, pelajar pendidikan khas, lagi pelajar apa lagi ya? Pelajar prasekolah ya, yang ada isu sedikit lah kita kata. Cuba tengok pelajar ni dia buat. Mana? Ada soalan terus tanya ya. Saya memang tak boleh nak menjawab dalam ni. Dalam WhatsApp. Okey, dengar tak suara dia? Dengar ke suara dia? Suara Tak. pelajar ni? Tak. Okey, dia dah ni lah tu. Okey, kalau pelajar ni contoh dia ambil pelajar murid-murid di kampung sekolah di kampung dia lah, ya, dekat kampung dia. Lepas tu kamu tengok instrumen yang dia guna apa tu? Dia guna kertas saja. Dia tunjuk je macam tu. Tengok bieba, si eca, ce aca, baca. Dia guna begitu saja. Paling ringkas. Ya, ini tak ada masalah sebenarnya, tapi kita tengoklah rubrik nanti. Ya, kita tengok rubrik. Rubrik. Okey, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, videonya. Cuba tengok video jenis yang bagaimana. Dia buat dia buat macam mana ni ya? Dia buat saya nampak dia macam ada guna sedikit video dekat situ. Dia ada guna Google Meet, kemudian saya rasa dia ajar dekat rumah juga ni. Dia ajar dekat rumah. Lambat pula lainnya. Saya nak tunjuk, kalau tak nanti biar kamu nampak macam mana pelaksanaan dia. Biar dijelas sikit. Okay, yang ni dibuat dekat rumah, lambat pula videonya. Okay, lepas dekat rumah, yang ini dia buat dekat mana? Google Meet biasalah. Ya, Google Meet. Google Meet dekat sekolah. Okay, kemudian dekat sekolah ini dalam kelas tadi. Ya, dalam kelas dia dapat pergi sekolah, dia dapat keizinan. Dia dapat laksanakan di sekolah. Lepas tu ini video, audio tanpa video. Cuba tengok, yang ni penting saya nak tunjuk. Okay. Ada setengah pelajar yang dia ada masalah. Ya, dia ada masalah untuk rakam video. Jadi dia hanya dapat rakam audio saja. Ya, dia hanya dapat rakam audio. Jadi saya tak dapat tengok muka kamu. Tapi saya boleh dengar suara kamu dengan suara murid-murid kamu.
tak ada masalah. Saya benarkan. Ya, selagi saya dapat dengar kamu sebut beraba, aca, leh iri, maka saya benarkan rakaman tanpa video. Ya, maksudnya audio saja saya dengar. Dia ada masalah lah, video dia mungkin video dia tak berapa, ada masalah ke, tak ada gadget ke dan sebagainya. Ni dia begini dia rakam sampai habis. Tapi saya dengarlah suara dia. Assalamualaikum, kita akan mulakan pembelajaran 13, kita akan sambung. Saya dengar dengan jelas suara dia walaupun tanpa audio, tanpa video. Ini yang terakhir lah, ya, kaedah yang terakhir. Okey, jadi adik-adik, sesiapa yang bila kita buat mana ya, kalau kamu lihat dalam My Guru, saya ada bagi juga surat permohonan. Ya, kalau kamu responden kamu nak buat satu kelas, ya, kamu nak pergi sekolah ataupun kamu nak pergi prasekolah, apa-apa saja, pusat komuniti ke apa ke, yang memerlukan surat permohonan, maka kamu boleh guna yang ini. Ya, kalau contoh yang ni, tak payah ubah yang lain, ubah yang warna kuning tu saja. Ya, kepada siapa, guru besar sekolah apa. Lepas tu tarikh yang kamu buat soalan tu lah. Lepas tu tanda tangan saya ni saya akan bagi, dah ada. Dah ada tanda tangan. Jadi kamu cetak je lah. Kamu ubah yang atas tu, ubah tarikh, lepas tu boleh terus bagi kepada individu yang kamu nak buat tu lah. Sebab setengah sekolah tu dia tak bagi. Ya, setengah sekolah nak surat. Dekat sini saya cuma cakap, saya kata JBKM terlibat dengan program Sulam. Jadi kursus fonologi terlibat dengan Sulam lah. Jadi perlu mengajar bacaan secara fonik. Jadi program ini dinilai untuk pemarkahan. Jadi saya berharap Tuan dapat membenarkan pelajar menjalankan program di institusi Tuan untuk ilmu dan juga markah. Ya, saya dah nyatakan di situ, jadi tak perlu ubah apa-apa. Ya, ubah yang kuning itu sahaja. Setakat ni banyak jugalah yang minta untuk tanda tangan dan sebagainya. Tapi saya dah bagi tanda tangan siap-siap kat situ, jadi kamu cuma ubah dan cetak sahaja. Okey? Saya tarik nafas sekejap. Ya, betul. Anis. Saya kumpulan Anis 10 orang. 10 orang pelajar atau murid. Ya. Lepas tu ahli kumpulan Anis pun sama. 10. Jadi total keseluruhan dalam satu kumpulan itu 50 lah. Bila ikut total 50 lah lebih kurangnya. Tapi kalau macam kita pergi sekolah tak ada masalah. Ya, kamu boleh dapat jumlah yang lebih daripada 10 orang, tak apa, tak ada masalah. Contoh saya nak buat dekat sekolah lah, dekat prasekolah, senang sikit. Boleh, tak ada masalah. Lepas tu alamak terlebih pula 10 orangnya, jadi 20 orang. Tak apa, tak ada masalah, teruskan. Lepas tu apa lagi? Tiba-tiba kamu pergi sekolah hari ni 5 orang je yang datang, ataupun Google Meet, tunggu 2-3 orang je yang masuk. Tak apa, teruskan sahaja. Ya, teruskan sahaja. Google Meet minggu pertama 10 orang masuk. Lepas tu kali kedua kamu buat 3 orang. Teruskan. Kali keempat kamu buat jadi 15 orang. Tak apa, teruskan. Ya. Okey, Ashraf tanya, kumpulan sasaran pelajar sekolah rendah ke? Tidak semestinya. Ada pelajar yang semester lepas sasaran dia orang tua. Macam ayah-ayah kita, ya, tapi dia dekat kawasan pedalaman lah. Maksudnya pakcik tu dia tak pandai baca. Pakcik, makcik, ya, dia kurang mahir membaca. Jadi boleh guna pelajar sekolah menengah, sekolah rendah, prasekolah ataupun adik-adik di kawasan perumahan kamu. Tapi yang pakcik-pakcik di kawasan perumahan kamu. Tapi dengan cara mereka itu memang ada masalah membaca lah. Okey, Syazlin, sekiranya dibenarkan lakukan tugasan ini di sekolah, saya dan rakan saya pergi ke sekolah yang sama sebab tinggal di kawasan yang berdekatan, tapi murid lain-lain boleh? Boleh.
murid jangan kongsi-kongsi. Ya, murid kamu sendiri. Boleh Syazlin? Betul. Betul Ashraf. Bukan kepada pelajar sekolah saja. Pelajar prasekolah boleh. Lepas tu kalau pelajar autisme, kalau kamu dapat yang pelajar pendidikan khas pun boleh. Tak ada masalah. Ya. Tapi itulah bila melibatkan sekolah ataupun kamu prasekolah, dia perlukan surat. Jadi surat tadilah yang kamu guna. Ya, ada setengah, ada tu saya dapat panggilan. Hello, Dr. Farhana, saya daripada PPD Mahat Kulim ke apa hari tu. Surat kamu sampai dekat situ ya. Ada pelajar ni nak buat sulam ke, nak buat fonik ke? Ya betul. Benda tu akan sampai kepada saya lah, akan maklum kepada saya. Tapi bukanlah semua, kes-kes tertentu sahaja. Apa lagi ya, saya nak cerita banyak sebenarnya sulam ni. Saya takut saya tertinggal. Tolong saya dengan bertanya. Okay, inilah. Saya nak tanya, adakah mengganggu cara pembelajaran diorang? Kalau macam contohlah darjah 1, cikgu dia ajar cara yang dia ajar tu lain. Lepas tu kalau kita sambung ajar, benda tu mengganggu tak? Macam kita ada cara kita sendiri kan? Adakah benda tu mengganggu pembelajaran diorang? Okey, sebentar ya. Auni tanya tadi. Memang pada dasarnya dia mengganggu sebab dekat sekolah tak banyak sekolah yang buat sulam ni. Ya, itu saya kata kamu pergi sekolah dapatkan kebenaran pengetua dulu ataupun guru besar. Kalau guru besar izinkan, maka kaedah tu walaupun dia sedikit mengganggu tapi pelajar dia dapat satu pendedahan baru. Cara bacaan yang baru. Yang ada itu satu perkara. Kemudian yang kedua, ibu ayah ni kan kadang tu saya dapat hari tu ya, pelajar tu dia tanya saya, doktor, kita kan dah habis buat sulam ni, fonik ni, mak dia buat Google Meet lah, dia buat secara Google Meet. Tapi mak ayah pelajar ni minta saya sambung balik lagi, ajar anak dia buat Google Meet, ajar anak dia kaedah fonik. Boleh ke doktor? Saya cakap tak ada masalah, itu atas budi bicara kamu. Ya, dia ada banyak, kita panggil apa dia ada banyak faktor lah, sama ada gangguan ke ataupun kebaikan ke. Dia memang mengganggu, tapi itu saya kata tadi, Auni kena pergi sekolah, tanya dulu guru benarkan atau tidak. Boleh ke menjawab? Okey, menjawab. Terima kasih doktor. Ya, sebab memang setengah sekolah dia tak guna pun sulam fonik ni. Dia macam, yelah sebab kita dah biasa ejaan cikgu-cikgu lama lah ya, cikgu-cikgu yang senior. Mereka lebih suka kaedah bacaan secara huruf. Tapi mungkin kedatangan kamu itu dialu-alukan untuk ajar secara fonik, tak ada masalah. Kalau sekolah tak nak, tak apalah, kamu pergi tempat lain. Cari sekolah lain ataupun buatlah secara dalam tuition kamu sendiri. Ya, berkenaan dengan tuition tadi, kalau ada setengah kumpulan yang dia buat poster tau. Dia buat poster. Kaedah bacaan secara fonik. Dia buat poster macam iklan. Dia buat iklan. Cikgu Farhana, Cikgu Auni, Cikgu Ashraf. Berminat sila hubungi nombor di bawah. Dia buat poster. Itu terpulang atas kreativiti kamu. Ya, kalau kamu nak cari sendiri tak ada masalah, tapi nak buat poster tu seolah-olah kamu menunggu orang datang dekat kamu, tapi yang tu lambat. Jadi saranan saya nak buat poster tu tak ada masalah, tapi kamu cari sendiri responden. Sebab kalau tunggu lambat, cari sendiri siapa kumpulan sasaran kamu. Okey, jadi ini arahan tugasan sulam tu. Okey, buat satu program membaca. Okay, tak ada masalah. Sekurang-kurangnya 20 jam. Okay, lamanya 20 jam. Memang. Okay. Okay, 20 jam tu kita buat macam ni lah. Ikut yang saya faham daripada penyelaras cakap, kita belajar ni saja contoh dah 3 jam. Jadi dia akan tolak dekat situlah 3 jam.
Lepas tu minggu seterusnya saya cerita tentang sulam lagi kan, sebab 2 minggu kan tentang 3 dengan 4 tentang sulam. Jadi katalah dah 6 jam. 6 jam. Lepas tu katalah minggu selebih, ada minggu beberapa tu saya guna lagi untuk program sulam, maka lebih kurang 10 jam tu dengan saya. Berbaki 10 jam lagi itu kamu mengajar. Daripada buku 1 sampailah buku 3. Terpulang. Ya, terpulang macam mana kamu nak agihkan. Contoh buku 1 tu kamu buatlah. Kamu dapat buat 1 jam buku 1. Tapi pelajaran 1 sampai pelajaran 10. Sambunglah lagi. Baki tu top up. 20 jam ya. Okey, penyediaan kertas kerja tak perlu, saya dah buat hari tu, dah hantar dekat penyelaras. Yang ni boleh abaikan. Okey. Lepas tu kamu perlu ajar membaca. Lepas tu kamu kena buat laporan berserta bukti. Bukti tadilah, ya, gambar dengan pautan video kamu mengajar. Okey, adik-adik cuba tengok dekat sini, ujian pra dan ujian pasca perlu dilaksanakan. Sebelum kamu ajar mereka buku-buku yang tadi, ya, buku Dr. Rozi tu, kamu suruh dia baca dahulu. Tak payah ajar apa-apa. Sebab kita panggil ujian pra. Ya, dalam laporan kena ada ujian pra, ada ujian pasca. Nanti dalam laporan tu, nanti saya akan bagi apa yang kena ada dalam laporan. Ya, selain ujian pra, ujian pasca, ada lagi yang atas-atas tu nanti saya bagi. Ya. Untuk rubrik saya tak ingat. Tapi yang saya ingat untuk markah, ada tak kamu buat ujian pra dan ujian pasca? Kalau ada, markahnya lebih kurang 20 ke 30 ke, tak ingat. Lebih kurang macam itulah. Sebelum kamu ajar kaedah fonik, suruh dia baca dulu. Okey, adik-adik cuba baca huruf ni. A, B, C, D, E, F, G. Tak apa, biarkan. Ya, lepas tu, okey, cuba A je pula huruf ni. B, U, bu, K, U, ku, buku. Tak apa, biarkan. Ya, sebab kita nak tengok ujian pra ni, pra sebelumnya, pra. Kita nak tengok dia punya, nanti dekat dalam laporan tu kamu tulislah. Pelajar didapati fasih mengeja berdasarkan ejaan huruf. Pelajar tidak dapat mengeja ejaan huruf. Pelajar apa-apa saja. Apa-apa saja. Dalam kamu lepas tu, dia dah habis baca, lepas tu kamu buat pula pelaksanaan bacaan secara fonik. Dalam bacaan secara fonik tu kamu ajarlah semua yang buku 1, 2 dan 3. Ya, lepas ajar bacaan secara fonik, kamu kena buat laporan pasca. Pasca selepas. Jadi selepas kamu laksanakan program, selepas kamu laksanakan bacaan, apa yang kamu dapat? Apa yang kamu dapat? Cuba tengok contoh. Contoh. Macam ni dia dapat 11, 12 orang. Cuba tengok ujian pra dia buat macam mana. Ujian pra. Dia buat by buku lah, buku 1. Saya memulakan program sulam ini kali pertama, bla 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 bla. Dia cerita segala apa yang dia buat dekat sekolah tu, semua dia cerita. Ya. Pelajar boleh membaca dan mengeja. Tapi daripada pemantauan saya, sebelum saya memperkenankan kaedah fonik, mereka ini sudah boleh membaca dan mengenali huruf. Memang bila orang pandai baca, ada yang pandai baca. Tak apa, biarkan, tulis saja. Lepas tu bila saya mengajar kaedah fonik, cara sebutannya kepada mereka semua, mereka terkejut. Sebab tak biasa mendengar sebutan huruf-huruf fonik tersebut. Tak apa, terus tulis. Ya, tulis. Apa yang kamu, maksudnya dekat sini, dalam laporan tu, segala apa usaha kamu daripada A sampai Z, kamu tulis. Saya guna LCD, saya hadapi masalah kesukaran ni, bla bla bla, saya bla 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 bla, tulis supaya saya nampak kamu punya proses tu. Ya. Jadi itu ujian pra. Ya. Lepas tu ujian pasca dia buat macam mana? Ujian pasca dia ceritalah. Lepas membaca fonik, selepas saya mengajar ejaan secara fonik, didapati semua pelajar boleh membaca secara fonik. Ataupun dapati sebahagian pelajar tidak dapat membaca secara fonik. Ataupun semua pelajar gagal membaca secara fonik.
Jadi dekat sini, laporan kamu tidak semestinya bernada ataupun memberi output yang positif. Kalau pelajar kamu ada yang memang tak boleh baca, maka itu yang kamu tulis. Ya. Bukan semua laporan berbentuk positif je ya. Memang akan ada laporan, akan ada pelajar yang pelajar dia gagal mengikut bacaan secara fonik. Sebab pertama mungkin susah, kemudian yang kedua benda baharu, tak apa. Tulis sahaja dalam laporan. Kamu laksanakan, lepas tu kamu tulis. Tak berjaya lah bacaan fonik saya ni. Tak apa, tulis sahaja. Okay. Ada soalan? Doktor, saya ada soalan lagi. Contohnya macam yang tadi yang doktor bagi contoh tu, pelajar yang tetap kan, maksudnya memang dia datang sekolah itulah pelajar dia kan doktor. Contoh kalau saya buat luar kan, macam kata kita bagi apa nama tu, poster kan. Kalau pelajar tu lain-lain, jadi aktiviti pengajaran tu tak berjalan dengan baik kan, sebab dia macam terlompat-lompat, faham tak doktor? Macam dia kena kekalkan pelajar tu. Kalau contoh macam pelajar tu tak nak masuk, dia dah kurang bilangan ahli. Tak apa, teruskan dengan pelajar yang ada. Itu saya kata tadi. Itu saya kata tadi. Kamu punya report tu, laporan tu, dia tidak semestinya baik. Kamu boleh, maksudnya dekat situ kamu boleh kata pada hari pertama 10 orang, namun pada hari kedua pelajar berkurangan. Tak apa. Apa sahaja yang berlaku semasa kamu buat program kaedah fonik ni, kamu tulis. Tapi dengan syarat kena kekalkan pelajar sepatutnya, sebab kita nak nampak dia punya, itulah kalau kamu ubah pelajar, tiba-tiba kamu ajar buku 2 dekat dia. Terkejutlah dia. Kalau boleh kekalkan pelajar yang sama. Sepatutnya memang kena kekalkan pelajar yang sama. Dia datang ke, dia tak datang ke, itu belakang cerita. Dan tulis juga dalam laporan lah. Okey doktor. Terima kasih doktor. Okey. Lepas tu Jifei tanya, kalau murid itu bukan bangsa Melayu, kalau kita komunikasi guna Mandarin boleh ke? Sebab dia orang tak faham lagi kalau BM murid prasekolah. Kamu, kalau Jifei nak cakap bagi arahan boleh. Tapi kaedah bacaan tu kena kaedah bacaan, saya kena dengar Jifei ajar. Ajar tu saya nak ajar yang bahasa Melayu lah. Kalau Jifei bagi arahan, contoh arahan, semua sila ikut saya baca ni, macam ni. Semua kena ikut saya, jangan ponteng, jangan ni. Itu dalam bahasa Mandarin tiada masalah. Tapi kalau untuk buku, Jifei kena guna bahasa Melayu yang buku tu lah. Kalau tak nanti saya tak boleh nak bagi markah dekat cara sebutan Jifei. Berubu ke uku, buku. Ceaca, anwan, cawan. Itu saya nilai markah dia. Boleh tak Jifei? Menjawab ke? Menjawab doktor, terima kasih. Okey. Komunikasi boleh. Tapi yang penting buku tu kena dalam bahasa Melayu. Okey, Azri Ashraf. Video rakaman memang perlu 10 jam atau bagi contoh bukti je dalam beberapa jam. Video tu lah buktinya. Macam mana tu Ashraf? Ke saya tak menjawab? Kamu buat rakaman tu, contoh total semua rakaman yang kamu ajar tu 10 jam. Itulah yang kena hantar 10 jam. Maksudnya doktor, setiap kali contoh hari ni hari first untuk saya mengajar fonik dekat murid-murid. So daripada pembelajaran first, mula je bagi salam pada murid-murid tu sampai contoh hari ni dapat habiskan sampai pelajaran 6. So stopkan video sampai pelajaran 6 and then untuk hari esoknya pula sambung lagi videonya kan? Ya, betul. Okey. Kalau tengoklah, kalau Google Meet, kalau Google Meet memang tak boleh sampai 2-3 jam macam kita kuliah. Contoh kamu buat dengan mak ayah tu, kamu cakap, puan, tuan-puan, saya akan membuat pembelajaran fonik ni minggu ni, hari ni, minggu ini, minggu pertama, contoh 2 jam. Kemudian minggu kedua saya akan buat 2 jam lagi. Minggu ketiga itu saya cakap satu buku tu dia boleh buat 2 kali. Satu buku boleh buat 2 kali. Tapi saya bagi kelonggaran lah kalau betul-betul tak cukup sampai 20 jam, 10 jam tu, tak apalah
Tapi yang penting saya nak data kamu buku 1 sampai buku 3 kamu habis ajar. Kalau dekat sekolah, siapa yang dapat pergi sekolah, waktu dia mungkin kamu dapat 3 waktu. 3 waktu tu mungkin dalam sejam lebih. Sejam lebih kalau tak silap saya. Jadi dia tak cukup. Dia macam sejam lebih ke? Yalah sejam lebih ya. Lepas tu besok kamu datang lagi. Mungkin total dalam 3 jam. Lepas tu lusa datang lagi. Ya sekurang-kurangnya kamu dalam sekolah tu dalam 3-4 kali. Ada yang datang sekali je. Tak apalah, terpulang lah. Ya saya bagi kelonggaran lah ya 10 jam atau kurang sedikit tak ada masalah. Bukanlah tepat-tepat 10 jam. Yang penting buku habis ajar. Soalan lain? Nanti saya akan bagi dalam kumpulan WhatsApp tu apa yang nak kena ada dalam laporan. Apa lagi yang saya tertinggal ya? Dah boleh cari ni lah. Dah boleh cari. Okey, kalau tengok dekat ni nanti kejap saya tengok rubrik. Okey, rubrik ni tak ada masalah lah. Tengok satu perkara, kamu tengok juga rubrik supaya apa yang ada dalam rubrik tu ada dalam kamu punya laporan. Ya, tajuk, pendahuluan, latar belakang, objektif. Ada ke empat ini maka markah kamu akan pergi ke 15 ke 20 markah. Ya. Kurang salah satu maka markah kamu akan pergi ke sederhana. Okey, cuba tengok kertas kerja adalah penerangan tentang program, tidak jelas ke, kurang jelas ke ataupun jelas. Okey, penerangan tentang perjalanan program tu ni. Cara kamu sebut fonik tu betul atau tidak, markahnya sampai 20 markah. Ya. Kalau kamu konsisten, itu saya cakap saya nak tengok buku 1, buku 2 sampai buku 3 kamu mengajar. Bila kamu mengajar tu saya nak dengar sebutan kamu. Betul tak kamu sebut ce aca, ce ici, ca ci ke, ce aca, ce aici. Bila ada salah macam tu, maka saya akan pergi ke sederhana. Kalau kamu konsisten ajar guna sebutan fonik sampai buku 3 sampai habis, maka saya akan bagi markah 5 ke 20 markah lah, 15 ke 20 markah. Ni ujian pra dengan ujian pasca. Kena ada dua-duanya. Kalau kamu tidak buat, maka sebab ada setengah pelajar tu dia tak buat pun. Dia hanya buat ujian pasca je. Ujian lepas dia laksanakan program bacaan fonik tu. Jadi markah dia akan pergi sama ada ke lemah ke sederhana lah. Ujian pra dan ujian pasca perlu dilaksanakan dan juga perlu dinyatakan lah dalam laporan. Lagi apa? Link. Ya, link 20 jam atau lebih. Kurang 20 jam. Tapi saya tengok jugalah. Ya, kalau usaha kamu tu nampak beria. Nampak kamu bersungguh-sungguh. Walaupun tak cukup 20 jam. Mungkin saya bagi sedikit kelonggaran lah. Okay. Ada nak tanya? Kejap ya Amin. Ada nombor masuk. Saya takut ni urgent. Kejap ya. Okey, silakan. Silakan.
orang yang sama? Ya? Boleh, tak ada masalah. Boleh? Okay, tapi jangan sampai 4 jam satu hari. Saya takut takut tak jadi. Dia bosan. Benda ni bosan sebenarnya. Kamu suruh baca satu. Satu hari biasa 2 jam lah. Satu sesi 2 jam sebaiknya lah. Contoh kamu Google Meet dengan pelajar tu kan. Okey adik-adik, hari ni kita kelas tambahan. Kita baca buku buku 1, pelajaran 1 sampai pelajaran 10. Lepas tu sesi seterusnya sambung lagi buku 1, pelajaran yang seterusnya lah. Jadi contohlah kamu ada 3 buku 3 buku. Satu buku kamu bagi 2. Buku 1, buku 2, buku 3. Katalah 2 jam, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 jam. 12 jam. Okey lah tu. Cukup lah tu 12 jam. Yang 8 jam lagi berbaki 8 jam tu dengan saya. Ni kita dah kira separuh daripada jam tu lah. 3 jam kita dah guna 3 jam contoh. Jawab tak? Nasrul menjawab? Buatlah macam tu. Satu sesi kalau dapat 2 jam. Jadi kamu akan dapat 2, 4, 6, 8, 10, 12. 3 buku. 3 buku. Matematik saya lemah sikit. Jadi kamu akan dapat 12 jam. Baki lagi 8 jam tu kamu belajar dengan saya. Itulah maksudnya. Kalau buku habis awal sebelum cukup 10 jam boleh ke? Kalau sikit-sikit tu boleh lah Fahmi. Contoh 8 ke 9 jam, 8 jam boleh lah. Jangan sampai 5 jam tak cukup. Tak cukup videonya, pembelajarannya. Okay. Okay, ini contoh Contoh cara menghantar tadi saya dah bagi tahu, sama ada hantar satu dokumen dalam MyGuru ataupun bagi link saja. Nanti saya akan buka lah. Kalau laporan tu kalau contoh macam pelajar saya nama Wahidah ni, dia buat buku 1. Buku 2. Dia buat by buku. Kalau ada seorang pelajar ni, saya ingat dia buat by pelajar. Dia maksudnya dia komen, dia buat laporan tu ikut ikut pelajar. Sekejap saya tengok. Contoh dia ada 10 orang pelajar. Jadi dia satu. Sebab pelajar ni rajin. Dia rajin. Jadi dia dapatlah markah dekat situ. Saya tengok, ni. Dia buat kumpulan A, kumpulan B, kumpulan C, jumlah 10 orang murid, dia buat dekat tabika kemas. Ini Izzuddin ni antara pelajar yang baik. Dia rajin. Kumpulan A, nampak? Kumpulan A dia bagi, ini ujian pra ke? Pra. Laporan pra. Dia buat satu-satu, dia buat kumpulan A, nama adik tu Nurul Syafiqah. Dia buat, Nurul Syafiqah ni sekolah dekat sini, dia murid yang sederhana. Mulanya kaedah bacaan fonetik ni memang adik Syafiqah tu dia tidak tahu. Lepas tu dia pergi pula dekat adik Aiman. Yang adik Aiman ni pun dia tidak tahu kaedah secara fonetik. Nampak ujian pra tu, kamu boleh buat secara keseluruhan, by buku, buku 1, buku 2, buku 3. Ataupun kalau kamu rajin, kamu boleh buat macam ni. Saya terima apa sahaja bentuk laporan yang kamu buat, tapi dengan syarat saya nak ada semua yang saya bagi nanti. Ujian pra, ujian pasca, sasaran, medium, macam-macam lah. Yang itu nanti saya nak semua ada. Tapi cara kamu menulis laporan itu, saya bagi keterbukaan lah. Saya izinkan ikut kreativiti kamu. Okay, lepas tu cuba tengok ujian pasca dia buat macam mana. Ni dia rajin. Ni ujian pasca. Pun dia buat satu-satu. Dia analisis seorang-seorang murid dia tu. Lepas
Lepas tu murid kedua pula. Murid ketiga pula. Tengok budak ni dia rajin. Jadi dia dapat A lah dengan saya. Apa lagi? Memang kamu akan jadi seorang guru nanti masa kamu mengajar ni. Okey adik-adik ikut cikgu cakap. Beraba ke yuku baku. Nanti murid-murid akan ikutlah. Beraba ke uku baku. Kamu akan jadi seorang guru dalam ni. Jangan nafikanlah hakikat tu. Kesimpulan rujukan lagi apa? Tengok. Ni dia buat dekat rumah lah. Dia buat kat rumah. Kalau macam ni responden okey lah sikit ya. Cuma kamu nak kena kawal pelajar tu. Tapi kalau Google Meet saya perasan biasalah dia krik-krik sikit ya. Dia krik-krik sikit. Atau lepas tu ada masalah lain lah. Cikgu saya tak nampak slide. Cikgu saya tak nampak nota. Itu perkara biasa. Kamulah kena ni. Tangani sendiri macam mana. Semua laporan cerita dalam ni lah. Kamu punya tugasan nanti. Dia buat latihan dia ada buat latihan. Tengok slide tu dia ubah suai. Saya rasa nampak macam nota Dr. Rozi tapi mungkin dia copy paste ke apa ke. Dia pautan video dia bagi drive sajalah. Dia bagi drive tadi lepas tu saya buka. Itu contoh yang baik lah. Dia sebenarnya konsep saya mudah je. Kalau kamu buat betul-betul ada benda yang saya nak, lepas tu ditambah sedikit dengan usaha rajin kamu yang terlebih-lebih tu, maka kamu akan dapat result yang lebih baik. Berbanding kamu buat ujian pra 1 perenggan, ujian pasca 2, 3, 4, 5, 6 perenggan, maka lepas tu ada benda yang tak ada, tak lengkap, maka kamu akan dapat markah yang sebaliknya lah. Okay? Ada lagi soalan? Okay, isi kehadiran. Sambil tu isi kehadiran. Mana yang tak boleh isi, cuba guna, saya tak pasti kenapa. Sepatutnya boleh tu kalau kamu pakai email siswa tu. Kalau tak boleh nanti dekat akhir nanti kamu bagi nama. Jangan bagi nama sekarang, bagi nama dekat last nanti. Sepatutnya boleh isi, saya tak tahu kenapa ada yang tak boleh. Apa lagi yang tertinggal? Kalau macam ni pelajar ni dia dapat buat dekat sekolah. Tapi kaedah dia membaca lah. Maksudnya dia bagi handout, dia print, dia cetak, lepas tu dia suruh pelajar tu baca. Tengok berapa orang dia tu, saya rasa dalam 2, 4, 6, 8, 11 orang rasanya. Ini mungkin murid tingkatan 1 atau tingkatan 2. Murid ni saya rasa tak ada masalah membaca pun. Tapi tak apalah. Tapi kalau kamu dapat yang masalah membaca lebih baik. Ada masalah membaca tu saya akan bagi kredit lebih lah. Dia jangan asal tangkap muat je. Asal kamu dapat responden, on. Sebab ada dia dapat pelajar pendidikan khas, maka saya bagi dia kredit dekat situ lah. Balkis ada nak tanya, Siti Balkis. Okey ke? Okey lagi doktor. Ada? Audio problem masalah agaknya. Safarina, ada nak tanya apa-apa?
Pelajar Linus Tak boleh ada, kan? Boleh. Safarina ada nak tanya? Tak ada doktor. Oh, saya yang mute. Masya Allah. Ya, sila. Tak, dia wakil. Cuba tengok ni dia macam mana saya rasa dia buat tapak, lepas tu kawan dia hantar dekat sini. Tapi nama akaun ni nama akaun dia. Folder tu dia folder individu. Folder individu tapi dia hantar secara berkumpulan. Ataupun Izzuddin ni dia minta dekat Aida, dia minta dekat Ain, semua kat kawan-kawan dia. Okay, minta semua korang punya ni. Nanti dia buat folder. Dia buatlah folder macam tu. Dia buat secara Tak Nasrul, tak. Bukan. Bila kamu dah siap, kamu edit, kamu buat segala semua tu semua sendiri. Bila saya dah siap, saya akan hantar dekat Nasrul. Nasrul, okay, saya punya dah siap. Nanti hantarlah kat doktor. Dia macam tu. Nasrul takkan buat apa-apa dekat saya punya dokumen. Ataupun kalau nak lebih mudah, kamu buat drive punya pautan, kamu suruh kawan kamu share, masuk je dia punya dokumen dekat situ. Tapi pastikan ahli kumpulan kamu tu seorang yang berintegriti lah. Saya tak nak dia rosakkan kamu punya dokumen ke apa ke. Tapi kalau nak hantar dekat kawan kamu yang wakil tu, pastikan dokumen kamu dalam bentuk PDF. Ya, bentuk PDF supaya dia tidak lari mana-mana. Lepas tu kalau nak mudah, kalau Nasrul contoh Nasrul buat banyak kelas. Ya, banyak kelas, lepas tu banyak sangat folder dan sebagainya. Letak je dekat ni kelas bawah. Buat link lah. Buat link macam tadi. Buat link dalam satu Google Drive. Lepas tu pautan Google Drive tu boleh bagi dekat ketua kelas. Bincanglah macam mana kamu punya cara pengantaran tu. Jadi dalam MyGuru tak adalah sampai 60 orang senarai nama dalam tu saya nak menyemak satu-satu. Saya akan semak bagai kumpulan demi kumpulan. Nak semak satu-satu, nak buka satu-satu tu nak makan masa. Kalau macam ni dia mudah sedikit lah. Secara individu ya, semua secara individu. Kecuali yang berkumpulan yang seperti yang saya nyatakan tadi. Buat laporan, edit ke apa, tidak perlu edit orang punya. Edit kamu punya saja. Boleh ke? Jawab ke? Okay. Nur Amira Zulaika ada nak tanya? Tak ada doktor. Ya doktor. Natasha Nashwa? Ada? Tak ada Nak tanya, okey. Tak apa. Nak tanya dalam kelas. Saya takkan jawab dah kalau tanya secara personal. Apa lagi Apa yang saya tertinggal? Doktor, saya nak tanya. Rasa semua dah saya dah. Sila. Kan bila kita mengajar tu kita kena rekod kan kalau kita mengajar kat sekolah ke dekat Google Meet ke kan? Kalau contoh saya nak mengajar dekat Google Meet, boleh ke saya rakam guna handphone? Contohnya macam saya tak guna recorder. Boleh, tak ada masalah. Okay. Terima kasih. Okey. Apa-apa jenis rakaman saya benarkan. Rakaman secara dalam kelas macam tadi kawan kamu cikgu tu dia letak dekat belakang, lepas tu dia mengajar. Ataupun kamu nak rakaman audio saja. Tak ada masalah. Yang penting saya dengar suara kamu. Doktor.
Saya nak lari tajuk sikit. Apa ni? Kan berkumpulan kan? Saya tak ada lagi kumpulan. Macam mana saya nak tahu ada kumpulan yang belum ada ke nak cipta kumpulan baru? Tak payah, masuk je kumpulan yang dah ada. Satu kumpulan berapa orang? 5 kan? Oh, macam mana nak tahu? Saya tak buat grup lagi rasanya. Tak buat grup lagi? Ada yang belum. Sebab kita orang baru masuk kot. Nanti ni lah, tanya-tanyalah siapa yang dah ada kumpulan, siapa nak masuk kumpulan saya, siapa yang nak terima saya. Sepatutnya cukup, kelas ni 60 orang je saya approve hari tu. 60 ke? Ke 61, saya tak ingat. Sepatutnya cukup satu kumpulan 5 orang. Kalau ada 61 orang pelajar, seorang tu dia kena masuk mana-mana lah. Kes semester lepas, dia tak buat tugasan. Saya tanya kenapa, sebab dia tak ada kumpulan. Itu bukan satu jawapan yang baik, ya. Jangan jadikan alasan macam tu. Bila kamu tak ada, maka markah kamu tak ada lah. Cari kumpulan. Sebab yang untuk sulam ni, tugas kumpulan itu hanya berperanan untuk mengumpulkan kamu punya tugasan je. Kamu buat secara individu. Okay? Tugasan yang kedua tu nanti baru buat secara berkumpulan. Terima kasih doktor. Okay, sama. Ya. Tugasan yang kedua tu baru buat secara berkumpulan. Yang tu ada rider ke, free rider ke, menunggang kuda ke apa ke, nanti boleh cakap dengan saya. Yang tu saya bagi kelonggaran lah. Tapi yang sulam ni memang saya tak setuju kalau buat secara berkumpulan. Hanya buat secara individu, berkumpulan itu hanya dihantar untuk dalam konteks penghantaran dan juga guna bahan lah. Buat slide sama-sama. Dan tugasan satu lagi tu sama ada nak kekalkan kumpulan yang sama ataupun buat kumpulan baru terpulang. Sama juga 5 orang. Itu nanti minggu depan ya. Sebab sulam ni saya rasa dah habis lah berkenaan dengan sulam. Tapi kalau nak tanya minggu depan pun tak ada masalah. Sentiasa bertanya dengan saya. Okay. Sheila ada nak tanya, okey ke? Sheila. Okey doktor. Okey, ni okey. Ayat. Okey. Okey, siapa ke nama ni? Nurida binti Meswari. Ada? Ya, doktor. Ada nak tanya? Ada. Ada doktor. Wayan, okey? Okey doktor. Insyirah binti Nazri. Okey ke? Saya nak tanya doktor, kalau untuk waktu mengajar tu kan, bebas kepada kami ke sama ada kami nak mengajar waktu cikgu sekolah mengajar ataupun waktu luar kelas? Kamu nak buat dekat sekolah ke? Cadangan nak buat? Ingat nak buat dalam Google Meet, tapi saya nak kena tanya juga lah dekat guru yang mengajar subjek Bahasa Melayu ke apa. Okey, terima kasih kerana bertanya. Sebab saya dah penat cakap ni, saya menelan tekak ni. Okey, tak apa. Kita habis 4.30 ya, boleh? Bisakah 4.30? Boleh. Boleh doktor. Jadi nak tanya, terus tanya. Okey, yang pertama sekali, bila nak Putri, mute dulu. Okey, bila nak buat? Okey, kalau kamu tidak melibatkan sekolah, kamu hanya melibatkan pelajar dan ibu bapa, kamu deal dengan ibu bapa tu nak buat bila? Setengah pelajar saya yang minggu semester lepas, dia buat Sabtu Ahad. Kalau tak Sabtu Ahad pun hari Jumaat malam ke, ataupun ikut kesesuaian pelajar tu. Ataupun ikut kesesuaian kamu jugalah. Puan boleh ke kalau kita semua buatlah satu WhatsApp group ke apa ke ya? Kita boleh ke kalau saya buat kelas ini gunakan Google Meet pada hari Sabtu setiap jam 9 hingga 11 malam, contoh. Ya, itu yang menggunakan ibu bapa dan pelajar. Tapi kalau dekat sekolah, siapa yang nak pergi sekolah, kamu kena, itu saya cakap, pergi sekolah ni dia leceh sedikit. Jumpa pengetua, dah dapat pengetua, kamu minta dengan dia waktu bila yang kamu boleh mengajar.
Itu sekolah yang biasa, sekolah yang akan tentukan. Cuma kamu bagi tarikh je lah. Puan, saya nak adakan bacaan fonik. Katalah kamu dah dapat kelulusan ya. Boleh saya minta waktu yang sesuai untuk mengajar. Jadi itu bergantung kepada sekolah. Tapi kadang tu sekolah tanya juga. Ya, kamu nak ajar bila ni? Kamu bagilah mungkin dalam minggu, mungkin tarikh ni sampai tarikh ni. Mungkin sekolah akan cari kesesuaian lah. Sekolah dia skema sedikit lah ya. Dia bergantung kepada sekolah. Tengok konteks lah maksudnya. Boleh ke? Jawab tak Insyirah? Okey, faham doktor. Terima kasih doktor. Okey. Dia begitu ya. Kadang sekolah yang akan tanya kamu nak bila? Kamu nak buat bila? Ataupun sekolah sendiri yang akan bagi. Sebab sekolah kadang tu ada program itu dan sebagainya ya. Boleh? Sakinah nak buat campur, separuh bersemuka, separuh Google Meet. Tapi masih guna pelajar yang sama. Betul? Boleh? Katalah tiba-tibalah kamu, jangan. tak nak. Katalah kamu tiba-tiba PKP balik semula. Kamu nak buat PDPR, kamu nak buat Google Meet, tak ada masalah, boleh. Ataupun, okey hari ni adik-adik semua tuition dengan saya, datang rumah saya. Ajarlah pumpang. Okey adik-adik, minggu depan kita buat secara Google Meet pula ya. Boleh cikgu? Boleh, tak ada masalah. Kamu akan jadi seorang guru. Jadi pastikan kamu hafal buku-buku 1, 2 dan 3 tu kamu lancar. Ya. Satu untuk kamu dapat markah pertuturan, tengoklah di rubrik 20 markah ya. Kalau kamu ikut kaedah bacaan secara fonik tu. Kalau kamu gagal ikut secara fonik tu, dia akan tarik markah kamu. Kaedah pengajaran yang digunakan sama seperti contoh pengajaran yang diberikan oleh penyelaras dari sudut penyebutan dan pengejaan suku kata. Menarik, itu semua poin-poin tambahan lah. Tapi kalau saya dengar je salah sebut, memang saya akan pergi dekat rubrik yang sederhana ni. Sebab tu saya cakap, kamu kena berlatih. Bawa kereta ke, nak tidur ke, ejalah. Bola ala bola. Ya. Itulah projek Sulam. Tugasan kaedah bacaan fonik ni untuk Sulam. Sulam is apa namanya? University for Society. Apa peranan kamu ataupun sumbangan kamu terhadap masyarakat? Okey, berkaitan dengan sumbangan. Ya. Saya faham kamu buat Sulam ni. Kalau ikut kita buat kertas, saya penyelaras buat kertas kerja, bahagian peruntukan penyelaras kosongkan. Ya, sebab kita mengambil kira kumpulan A, B, C, D, E, F. Macam mana kita nak bahagikan duit tu ikut kumpulan, lepas tu dah kelah kumpulan, lepas tu ikut individu pula ya. Contoh kumpulan ni ada beberapa kumpulan yang buat nak claim. Ya, nak claim itu, kumpulan ni tak claim, kumpulan ni claim. Dalam kumpulan tu pula seorang ni je yang buat instrumen, seorang ni je yang tak buat instrumen, dia buat biasa-biasa je. Dia jadi rumit. Jadi bila rumit, saya berbincang dengan penyelaras untuk kertas kerja yang kami serahkan kepada ketua jabatan, kami buat peruntukan itu kosong. Ya, kami buat kosong. Tapi adik-adik, kalau kamu ada usaha inisiatif kamu sendiri, kamu cetak modul, kamu cetak handout lah ya, kamu cetak handout, kamu suruh pelajar baca, ataupun kamu beli kertas mahjong, kamu buat aktiviti, kamu anggaplah itu satu sedekah amal jariah. Ya, saya tidak dapat menggantikannya dengan wang ringgit. Sebab saya tak nak, kita bukan tak nak merumitkan keadaan, dia jadi proses dia akan sukar. Ya, proses di peringkat jabatan, peringkat fakulti, lepas tu pengagihan tu pula dia jadi macam rumit lah. Saya tak nak menyusahkan orang lain, bendahari ke, saya tak nak ya. Jadi apa yang kamu keluarkan duit kamu untuk program Sulam ni, kamu niatkan dia untuk kamu punya ni lah, diri kamu sendiri. Ya, niatkan untuk sedekah amal jariah. Memang kalau belanja besar ke apa ke, itu ni lah. Ya. Itu kamu anggaplah itu sedekah. Ya, saya minta maaf, saya tak boleh nak
tuntut dari segi peruntukan. Sebab kami berbincang perkara tu rumit. Nak claim satu, kumpulan lain satu, pelajar yang ni satu, dia susah. Boleh ke? Boleh doktor. Boleh doktor. Ya, niatkan apa yang kamu ajar tu dekat murid-murid, mudah-mudahan dia dapat gunakan kaedah bacaan fonik tu sampai dia, contohlah sampai dia mahir ke, ya. Moga ilmu dia tu berpanjang, kamu ajar tu berpanjangan. Lepas tu moga bahan-bahan yang kamu beri tu memang dia akan buang ke apa ke, itu terpulang, tapi niatkanlah untuk sedekah amal jariah kamu. Okey, jadi pelaksanaan program sulap ini saya rumuskan, dia akan berakhir sebelum penghantaran laporan tugasan sulam adalah sebelum pentaksiran akhir. Kalau tak silap saya pada minggu ke 11. Ya, laporan sulam akan dihantar pada minggu ke-11 hari Ahad 12 hari bulan. Okey. Saya bagi lewat sedikit lah. Jadi kamu dah boleh dah boleh mula minggu depan. Prosesnya tempoh tu kita bagi panjang dah tu. Ya, dah panjang dah tu. Saya harap pandai kamu bahagikan masa. Ya, ada setengah pelajar tu dalam hujung-hujung tu baru dia nak buat. Lepas tu dia mula, doktor boleh tak saya nak minta tangguh hantar ni nyonyeng. Okey, jadi tugasan yang pertama yang akan kita bincang minggu depan itu hantar awal lah. Ya, itu yang hantar dulu. Sulam ni hantar kemudian. Lepas sulam kamu akan ada pentaksiran akhir. Bentuk soalan pentaksiran akhir saya tak pasti lagi. Hari tu mungkin Dr. Rozi nak buat soalan objektif ke struktur ke, itu saya tak pastilah. Saya cadangkan begitu, tapi tengok macam mana. Apa-apa nanti saya maklumkan. Ingat ya, rancang betul-betul tugasan sulam tu, dah boleh dapatkan ahli kumpulan, dapatkan dekat mana kamu nak buat. Takut kelulusan dekat peringkat sekolah tu kadang dia lambat. Sebab tu saya minta kamu mula awal. Dah boleh mula. Ya, kadang tu hari tu saya dapat panggilan daripada PPD tu pada minggu pentaksiran akhir. Saya cakap, budak ni tak buat lagi ke? Sebab dia kata surat baru sampai dekat PPD, dia kata. Lepas tu bila saya tanya tak pelajar tu, dia dah buat dah, saya dah buat dah doktor. Surat tu lambat approve. Tapi saya sekolah bagi izinkan saya buat dulu. Okay, tak ada masalah lah. Kamu bagi tahulah saya kena hantar ni, kena sebelum ni. Jadi saya kena buat dulu, boleh tak? Macam gitulah. Atas budi bicara pihak sekolah. Okay, ada soalan? Sampai 4.30 je lah hari ni kot, sebab lagipun konten dah habis. Kita sambung minggu depan lah. Isi kehadiran yang tak boleh, tolong bagi nama. Okey, jadi ingat pesan saya, kalau nak tanya dalam kelas, jangan tanya secara personal. Kita jumpa minggu depan jam 2.30 lagi. Yang tidak boleh isi kehadiran, tolong bagi nama dekat ruangan komen. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Selamat petang. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor.